Hai, Assalamualaikum, apa kabar Anda semua? Bersama saya lagi Nazar bin Abdullah. Pada perkongsian kali ini saya akan kongsikan kepada Anda antara jenis pokok yang boleh kita jadikan sebagai bahan bonsai dengan cara membuat stek. Oleh teman, pastikan Anda terus mengikuti perkongsian saya ini hingga selesai. Oke, jom kita teruskan. Oke, baiklah teman-teman, ini adalah lagi satu jenis ya pokok yang boleh kita jadikan sebagai bahan bonsai kita ya. Ini adalah pokok bidara ya. Pokok bidara ini teman-teman mempunyai karakter yang sangat sesuai untuk kita jadikan sebagai bahan bonsai kita dan kita boleh jadikan stek ya. Pokok bidara ini kita boleh jadikan stek dengan menggunakan batang dahan macam ni ya dan pucuk muda macam ni. Oke, pucuk muda macam ni. Ataupun kita boleh menggunakan batang ya. Batang macam ni ya. Dan kita juga boleh menggunakan pangkal bawah ya. Oke, pangkal macam batang ya. Oke, kita menggunakan bawah ataupun akar ya. Oke, ini adalah pokok bidara teman-teman ya. Oke, ini adalah merupakan salah satu pokok yang dapat kita jadikan sebagai bahan bonsai yang kita boleh buat dengan menggunakan stek ya. Oke, untuk media tanam kita ingin membuat stek dari pokok bidara ini ya teman-teman, kita boleh menggunakan tanah biasa saja ya. Oke, sekiranya kita mempunyai sekam padi juga boleh dicampurkan. Di sini tempat saya sukar untuk menjadi sekam padi, saya hanya menggunakan tanah biasa saja ya. Oke, boleh juga menggunakan serbuk perasan akar ya untuk mempercepatkan akar daripada stek kita tumbuh dengan cepat. Oke teman-teman, kita teruskan cari lagi jenis-jenis pokok lain yang kita boleh jadikan sebagai bahan bonsai kita dengan cara membuat stek. Oke, kita teruskan. Oke teman-teman, ini adalah salah satu lagi ya pokok jeliti ataupun anti putri ya. Pokok ini merupakan salah satu jenis pokok yang sangat mudah untuk kita jadikan stek ya. Cara stek untuk jadikan sebagai bahan bonsai kita. Pokok jeliti ini kita boleh menggunakan dahan muda macam ni ya, dahan macam ni. Kita boleh menggunakan batang ya. Batang macam ni kita boleh gunakan sebagai bahan stek dan juga kita boleh menggunakan stek akar. Di mana pokok jeliti ini adalah merupakan salah satu pokok yang sering ya begitu popular ya teman-teman dijadikan sebagai bahan bonsai. Ini adalah pokok jeliti ataupun pokok anting putri yang dipanggil oleh sahabat kita daripada negara Indonesia. Oke. Dari kita negara Malaysia ni kita panggil pokok ini sebagai pokok jeliti ya. Oke, teman, ini adalah pokok jeliti. Nah, salah satu pokok yang sangat popular dijadikan sebagai bahan bonsai. Oke, kita teruskan lagi. Kita lihat lagi jenis pokok yang lain yang boleh kita jadikan sebagai bahan bonsai dengan cara melakukan stek. Oke, teman, ini ada salah satu jenis pokok yang kita bolehkan jadi sebagai bahan bonsai kita ya. Oke, ini adalah pokok asoka ya. Pokok asoka ya. Di mana pokok ini kita boleh buat stek ya dengan menggunakan dahan macam ni ya. Oke. Cuma pokok ini mengambil sedikit masa yang agak lama untuk tumbuh akar ya. Oke, media yang kita boleh gunakan, kita boleh menggunakan tanah biasa saja ya. Oke, kita boleh gunakan tanah biasa saja. Sama dengan pokok jeliti ini tadi, kita boleh menggunakan tanah biasa saja. Sama ada kita boleh membungkus ataupun kita tidak perlu membungkus. Yang penting kita letakkan bahan stek kita tadi tempat terlindung daripada cahaya matahari ya. Ini adalah pokok asoka jenis. Kalau kita hisap sudut dekat bunga ya, ada terasa madu yang manis ya. Oke, ini adalah pokok asoka. Mana pokok ini kita boleh jadikan bahan bonsai kita dengan cara membuat stek batang ataupun stek akar. Teman, kita teruskan lagi ya. Kita cari lagi. Oke teman-teman, ini satu lagi jenis pokok ya. Pokok bougainville Singapura. Oke, di mana pokok bougainville ataupun di sini kita memanggil pokok ini sebagai bunga kertas ya. Ini adalah salah satu jenis daripada kumpulan bunga kertas yang kita jadikan sebagai bahan bonsai kita dan boleh dibuat bahan bonsai dengan cara membuat stek ya. Oke, kita boleh buat stek dengan menggunakan dahan ya. Dahan macam ni. Oke, kita boleh buat stek dengan dahan macam ni ataupun kita boleh buat stek dengan menggunakan batang ya. Batang dari pokok batang yang besar macam ni ya. Jadi kita boleh buat stek
menggunakan ataupun kita boleh stek dengan menggunakan akar ya. Oke, macam ni kita boleh menggunakan akar ya. Ini kita boleh menggunakan akar ataupun batang besar macam ni. Oke, mana pokok bougainville ni ataupun pokok bunga kertas ni sangat sesuai teman, sesuai jadikan sebagai bahan bonsai kerana yang mempunyai ciri-ciri bentuk batang yang menonjol ya. Oke, dan mempunyai ranting ataupun dahan yang banyak ya. Oke, nah kita teruskan lagi, kita lihat lagi apa-apa jenis pokok yang boleh kita jadikan sebagai bahan bonsai dengan cara membuat stek. Oke, kita teruskan. Oke teman, ini adalah merupakan salah satu jenis lagi pokok ya. Di sini kita manggil pokok ini sebagai bunga raya ya, bunga raya, bunga kebangsaan kita orang Malaysia. Oke, pokok ini ciri daunnya ya. Ini pokok ini sesuai juga kita jadikan sebagai bahan bonsai kita, dan pokok ini juga kita boleh membuat stek ya, dengan menggunakan dahan ataupun batangnya ataupun akar sebagai secara kita membuat bahan bonsai kita. Ini adalah pokok bunga raya. Oke teman. Oke, macam mana caranya? Kita boleh menggunakan untuk media tanamnya, kita boleh menggunakan tanah biasa saja sebagai media tanam. Oke, kita boleh bungkus ataupun kita tidak boleh bungkus. Kita letakkan di tempat yang terlindung daripada cahaya matahari. InsyaAllah dalam masa sebulan atau sebulan setengah akan tumbuh akar ya. Untuk cepatkan tumbuhnya akar pada bahan stek kita boleh meletakkan bahan ataupun serbuk perataan akar. Ini adalah untuk membantu mempercepatkan pertumbuhan akar pada bahan stek kita. Oke, teman, kita teruskan mencari lagi ya. Oke teman semua, ini adalah satu jenis pokok lagi ya. Ini adalah pokok daripada kumpulan pokok beringin ya. Ini adalah beringin kimeng. Oke, jenis beringin ya. Lihat ciri dia, ada dekat batang dia ada bintik-bintik putih ya, macam ni. Ada bintik putih ya. Oke, beringin kimeng. Ini pokok beringin ini, beringin kimeng ini ada sangat mudah ya teman. Adalah merupakan salah satu pokok yang sangat mudah untuk kita jadikan bahan bonsai dengan cara menggunakan stek. Sebab ada stek dahan, batang ataupun akar ya. Oke, untuk media tanam dia, kita boleh gunakan tanah biasa saja. Dan pokok ini sangat mudah teman-teman. Kita letak atas tanah, kita cucuk atas tanah saja pun akan tumbuh ya. Di mana pokok beringin kimeng ini adalah merupakan salah satu jenis pokok yang sangat mudah untuk kita tanam ya. Ada dengan stek ataupun dengan cara tanam akar. Kita boleh lakukan stek daripada bahan, batang, dahan dan akar ya teman-teman. Ini adalah pokok beringin kimeng. Tengok akar ya. Oke, kita boleh potong akar ni, lepas tu kita tanam saja ke tanah. Oke, InsyaAllah dia akan tumbuh dalam masa seminggu ataupun lebih kurang sebulan setengah akar akan mulai tumbuh. Oke, ini adalah pokok beringin kimeng. Di antara jenis pokok beringin yang boleh kita jadikan sebagai bonsai dengan cara membuat stek. Oke, teman, kita teruskan mencari lagi ya. Pokok yang boleh kita jadikan sebagai bonsai dengan cara membuat stek. Oke teman. Oke teman, ini adalah lagi satu jenis ya pokok yang boleh kita jadikan sebagai bahan bonsai dengan cara membuat stek. Ini adalah pokok limau kasturi ya. Limau kasturi yang kita boleh jadikan untuk membuat sambal ya. Boleh buat stek dengan menggunakan dengan cara membuat stek. Oke, untuk media teman-teman, kita boleh gunakan tanah biasa saja ya. Oke, karena anda mempunyai sekam atau boleh juga dicampurkan dengan tanah biasa. Oke, dan apabila kita membuat stek daripada pokok limau kasturi ini, kita akan boleh melihat hasil akarnya dalam masa sebulan atau sebulan tertentu. Kita boleh bungkus ataupun kita letakkan di tempat lindung saja dengan terkena cahaya. Oke, ini salah satu teman.
adalah satu jenis pokok ya, bunga melati. Oke, pada bunga ini kita juga sesuai untuk dijadikan sebagai bahan bonsai kita. Oke, dimana pokok bunga melati ini kita boleh buat stek pada dahan seperti ya, dahan ya, ataupun kita menggunakan akar pokok melati ya, teman-teman. Halus, oke, halus, dan daun yang kecil ya, untuk dijadikan sebagai bahan bonsai. Dan boleh kita membuat bonsai dengan cara stek. Oke, jadi untuk media tanamnya kita boleh menggunakan tanah biasa saja teman. Tanam bekas, kita letakkan di tempat lindung cara dibungkus atau tidak. Tunggu sebuah akar kurang dan masak 1 bulan ataupun sebulan setengah. Oke, teman, ini adalah pokok melati ya. Jenis pokok lain yang kita boleh jadikan sebagai bahan bonsai dengan cara melakukan stek ataupun membuat stek. Oke, teman, ini adalah satu jenis ya pokok yang boleh kita jadikan sebagai bahan bonsai. Ini adalah pokok bunga melor ya. Ini bunganya teman, bunga masih belum mekar lagi. Oke, masih kecil lagi. Oke, kita boleh membuat stek dari pokok bunga melornya ya. Ada dengan stek dahan ataupun batang ya, ataupun kita juga boleh menggunakan akar ya sebagai bahan stek untuk jadikan bahan bonsai kita. Bunga melor ya, sangat sesuai teman. Tengok karakter ya, punya banyak dahan-dahan ya. Oke teman-teman, kita teruskan lagi. Kita tengok lagi ya, mana tahu masih ada lagi jenis bunga yang kita boleh jadikan sebagai bahan bonsai kita dengan cara membuat stek. Oke teman, nah ini lagi ya, salah satu jenis bunga kertas ataupun bougainville biasa ya, dimana kita boleh jadikan sebagai bahan bonsai juga. Oke, kita boleh jadikan dengan cara membuat stek ya. Oke, kita boleh buat stek dahan macam ni. Oke, macam ni ya, boleh stek. Ataupun kita menggunakan batang ya, batang ataupun kita boleh menggunakan akar. Teman, dia adalah salah satu jenis daripada keluarga bunga bougainville ataupun bunga kertas. Kita boleh jadikan sebagai bahan bonsai dengan cara membuat stek. Oke, untuk media tanam kita boleh menggunakan tanah biasa saja ya, tanah biasa saja. Kita letakkan di tempat teduh, kita tunggu hasil stekan kita akan menurut akar lebih kurang dalam masa sebulan hingga sebulan setengah. Untuk membantu mempercepatkan pertumbuhan akar, kita boleh letakkan ataupun sapukan serbuk perasan akar. Oke, teman, ini adalah satu ya pada jenis pokok bougainville yang kita boleh jadikan sebagai bahan bonsai dengan cara membuat stek. Oke teman, kita teruskan lagi ya, kita cari lagi jenis bahan pokok yang boleh kita jadikan sebagai bahan bonsai dengan cara membuat stek. Oke. Baiklah sahabat, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu perkongsian daripada saya untuk kali ini, di mana kita melihat jenis-jenis pokok bunga yang boleh kita jadikan sebagai bahan bonsai kita dengan cara membuat stek ya. Teman-teman, seperti biasa, sekiranya teman merasakan perkongsian daripada saya pada kali ini memberi manfaat kepada Anda semua, pastikan klik butang subscribe dan tekan tombol lonceng supaya Anda akan dapat mengikuti perkongsian-perkongsian terbaru daripada channel saya ini. Dan bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe ya, karena subscribe itu sangat mudah bersama kita mengkongsikan video-video tentang tanaman bonsai semoga manfaat kepada kita sama-sama. Oke, bagi Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Anda semua atas sokongan Anda. Oke, jangan lupa sekiranya ada pertanyaan ataupun persoalan, sila tulis di ruangan komen ya. InsyaAllah saya akan coba menjawab pertanyaan Anda dengan semampu saya. Dan sekiranya Anda ada cadangan, sila tuliskan juga di ruang komen. Oke, terima kasih atas cadangan Anda, dan pastikan Anda terus mengikuti perkongsian-perkongsian terbaru daripada channel ini. Oke, salam satu di, salam bonsai, bye bye, salam satu Malaysia.